perkara yang sebenarnya menjadi tujuan utama Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan lidah kepada kita, supaya lidah ini nanti di akhirat tidak mendatangkan musibah kepada kita. Maka ambillah perhatian terhadap perkara yang disebut oleh penulis kitab. Lidah ini diciptakan oleh Allah untuk apa? Pertama, untuk baca Al-Quran. Kedua, untuk membaca hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, untuk berzikir. Keempat, menyampaikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Kelima, melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Maknanya ajak orang buat kebaikan dan cegah kemungkaran. Kerana kebaikan dan kemungkaran, ajak orang buat kebaikan bermakna bukan hanya kebaikan ni, bukan hanya menerangkan pada orang benda ni baik, benda tu baik, bukan hanya sekadar itu. Apabila ada di dalam Islam al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, maknanya ada satu perkara yang umat Islam hari ini tak buat. Apa dia? Ajak orang buat baik. Kita tak buat benda tu. Kita hanya terang benda ni sunat, benda ni baik, benda ni kita, tapi kita tidak mengajak orang melakukan kebaikan. Sedangkan agama bukan hanya suruh kita terang kebaikan, bagi tahu kebaikan kepada orang, bahkan agama juga suruh kita ajak orang ramai melakukan kebaikan. Demikian juga dalam perkara yang berkaitan dengan kemungkaran. Kemungkaran bukan sahaja kita disuruh untuk meninggalkan kemungkaran, bahkan kita juga disuruh mencegah kemungkaran. Hari ini tuan-tuan, dia ada hari ni, dulu ni kita tak biasa dengar. Waktu saya muda sekolah dulu, tak biasa dengar dakwah bilhal, dakwah dengan tunjuk contoh yang baik, tak biasa dengar. Tapi bila masuk kolej, masuk universiti, dengar dakwah bilhal. Tak apa, dakwah bilhal tak ada masalah. Tetapi sekarang ni orang menjadikan branding dakwah bilhal untuk meninggalkan an-nahyu 'anil munkar, mencegah kemungkaran. Bahkan boleh dikatakan kita seorang pun tak pernah buat an-nahyu 'anil munkar, mencegah kemungkaran. Pernah buat tuan-tuan? Tak pernah. Kenapa? Kerana jubun. Kita ni kena penyakit penakut. Nampak orang buat kesalahan, kita tak berani nak cegah. Dan lebih bahaya sekali lagi apabila kita menjadikan alasan agama seolah-olah kita beranggapan agama tak suruh kita cegah kemungkaran, sedangkan agama suruh kita cegah kemungkaran. Budak-budak sekarang, budak-budak muda mari ke masjid semayang, sujud nampak punggung, tak ada siapa cegah. Sujud dia pakai seluar londeh, dia sujud pakai seluar londeh, baju singkat. Bila dia sujud nampak punggung di belakang. Kemungkaran ke tidak kemungkaran? Kemungkaran. Salat dia tidak sah, siapa yang melihat berdosa kerana melihat aurat. Masuk di dalam masjid menunaikan salat, salat dia tak sah, dia bagi masalah kepada orang lain. Kita tak suruh redik dia, kerana kebanyakan majoriti masyarakat hari ini jahil. Lalu kita, siapa berani sebut adik, cara adik berpakaian tidak memenuhi tuntutan syarak? Yakni ketika adik salat tersingkap aurat, tak ada orang tegur. Tak ada orang tegur. Kenapa? Kerana kita tidak melakukan an-nahyu 'anil munkar. Al-amru bil ma'ruf pun kita tak buat, ajak orang buat kebaikan. Wan nahyu 'anil munkar pun kita tak buat, cegah orang kemungkaran, dari kemungkaran pun kita tak buat. Inilah masyarakat Muslim hari ini. Tapi yang penting antara peranan lidah iaitulah al-amru bil ma'ruf, kata penulis ni, wan nahyu 'anil munkar. Kemudian yang berikutnya, memberi nasihat kepada orang Islam. Memberi nasihat maknanya cakap benda-benda yang baik kepada orang Islam, serta mendamaikan manusia. Yang ini dua kumpulan yang berbalah, kita berperanan menjadi orang tengah, lalu kita mendamaikan di antara dua pihak yang berbalah. Lidah ni tuan-tuan, barangkali boleh kita mulakan bab lidah ni dengan kita mengambil beberapa hadis untuk kita ambil, kita perhatikan betapa pentingnya lidah. Antara hadis yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan, iaitulah sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu. Hadis yang panjang, tetapi kita nak ambil bahagian yang kita nak maksudkan,
Iaitulah di mana Nabi SAW kata Mu'adz ibn Jabal, satu hari Nabi fa'akhadha bilisanihi faqal, Nabi memegang lidah baginda dan baginda bersabda, kuffa alaika hadha, jaga kamu ni. Nabi pegang lidah Nabi kata jaga lidah kamu. Qultu, kata Mu'adz, ya Rasulullah, wa inna la mu'akhadhuna bima natakallamu bih. Wahai Rasulullah, kita ada dosa dengan apa yang kita cakap kan? Kita akan diberi balasan dosa dengan apa yang kita cakap kan? Lalu kata Nabi SAW, thaqilatka ummuka ya Mu'adz, thaqilatka ummuka, dengan kaf bukan qaf. Thaqilatka, susah nak sebut, lidah Melayu. Thaqilatka ummuka bermaksud faqadatka ummuka, ibu kamu kehilangan kamu. Apa maksudnya tu? Thaqilatka ummuka maksud dia faqadatka ummuka, mak kamu kehilangan kamu. Maksudnya seperti kita minta dia mati. Betul tak betul? Seperti seolah-olah Nabi meminta Mu'adz mati, tapi bukan itu yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Nabi kadang-kadang perkataan thaqilatka ummuka nak memaksudkan, menggambarkan betapa besarnya urusan itu, pentingnya perkara itu. Bukan bermaksud Nabi minta Mu'adz mati, bukan begitu. Nabi kata, kita nak terjemah apa saya tak tahu nak terjemah apa dalam bahasa kita. Tapi nak abang kata besarnya, rugi wahai Mu'adz kalau kamu tidak perasan lagi perkara ini wahai Mu'adz. Lalu Nabi kata apa? Wa hal yakubun nasa fi an-nari ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaid alsinatihim. Rugilah kamu wahai Mu'adz, bukankah manusia itu akan ditelingkupkan di dalam neraka, akan dicampakkan, dihumbankan, disembamkan muka mereka di dalam neraka? Atau mungkin juga rawi barangkali dia ada keraguan lafaz apa yang digunakan oleh Nabi, atau barangkali Nabi kata bukankah seseorang manusia itu akan dibenamkan manakhirihim, hidung mereka ini di dalam neraka, bukankah disebabkan hasaida alsinatihim, tuaian-tuaian yang dia ambil dari disebabkan lidah dia. Kita bercakap ni tuan-tuan, sebenarnya kita menuai. Sama ada kita menuai pahala atau kita menuai dosa. Lalu kata Nabi, bukankah wahai Mu'adz, hal ni, Nabi kata wahal yakubu, hal ni kalau ikut dari sudut terjemahan, hal ni istifham, tanya, bukankah. Tapi tanya di sini dia sebut istifham ingkari, tanya nak pengingkaran, mana tidak sesungguhnya atau begitulah lebih kurang. Bukankah wahai Mu'adz, manusia itu disembamkan muka dan hidungnya ke dalam neraka disebabkan hasil yang dia perolehi daripada lidah dia. Nabi sebut begitu, menunjukkan lidah ini begitu bahaya. Ramai orang manusia yang dimasukkan ke dalam neraka disebabkan dosa yang dia dapat dari lidah yang mengungkapkan perkataan-perkataan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu hati-hati dengan lidah. Kata penulis artikel yang saya baca ni, dia kata fal-lisani yasriqul hasanat, ambil perhatian, lidah ini sentiasa mencuri dan merosakkan pahala-pahala kita dengan melakukan kerja-kerja yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis yang satu lagi saya nak kongsi dengan tuan-tuan menggambarkan betapa besarnya masalah. Tadi hadis yang pertama kita gambarkan betapa besarnya masalah yang kita bakal hadapi kalau tak jaga lidah. Dalam masa yang sama, lidah kalau dipergunakan dengan cara yang betul, dia akan mendatangkan manfaat yang besar. Antara hadis yang boleh kita kongsikan iaitulah sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqitu Ibrahim lailata usriya bi. Kata Nabi Muhammad, aku telah berjumpa dengan Nabi Allah Ibrahim pada malam Isra. Pada malam Isra dan Mi'raj. Faqal, lalu Nabi Ibrahim berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, wahai Muhammad, uqri'u ummataka minni salam, sampaikan salam aku kepada umatmu. Nabi Ibrahim kata begitu kepada Nabi Muhammad.
wa ukhbiruhum annal jannata tayyibatut turbati wa 'azbatul ma. Bagi tahu kepada mereka wahai Muhammad bahawasanya syurga itu tanahnya baik, tanahnya elok dan airnya lazat, airnya enak. Wa annaha qi'an, dan bahawasanya syurga itu tanahnya qi'an. Qi'an ni tanah yang datar rata, tak ada begitu, tidak ada naik, dia elok, tanah dia cantik, tanah syurga. Kemudian Nabi bagi tahu kepada kita, perkara ni penting tuan-tuan. Kata Nabi SAW, wa anna ghirasaha subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dan sesungguhnya tanamannya, tanaman tuaian dia, tanah syurga yang kita duduk nanti ni, tuaian dia, tanamannya adalah dengan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Tuan-tuan, jangan lupa zikir ini setiap hari. Saya tadi baca zikir ni, saya baca hadis. Nabi kata sesungguhnya tanaman tuaian untuk syurga nanti, pokok-pokok yang akan lebat dalam syurga nanti adalah dengan bacaan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Tuan-tuan, kalau kita mampu membaca subhanallah dalam setiap hari, sentiasa kita berusaha untuk ingat Allah. Bila ingat Allah, kita subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Atau kita baca tasbih-tasbih yang lain, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallahil azim wa bihamdihi. Semua itu merupakan tuaian-tuaian yang kita tuai di dalam syurga, yang akan menumbuhkan pokok-pokok dalam syurga. Tuan-tuan, kalau kita dengar hadis ni lalu kita amalkan, terus kita amalkan, kita mengimani hadis ini perkataan dari Nabi. Bila Nabi bagi tahu dah tentu perkara itu akan ada di syurga, lalu kita amalkan subhanallah walhamdulillah seperti yang sebut dalam hadis. Tuan-tuan, apa yang kita boleh, kefahaman yang lebih daripada tu yang boleh kita faham? Saya waktu saya baca hadis ni, saya faham begini, apa yang terlintas di hati saya, iaitulah saya memahami, kalau kita baca hadis ni, kita yakini, kita beriman dengan isi kandungan hadis, pasti Allah Ta'ala buat. Lalu kita baca, menunjukkan insya-Allah kita dah ada syurga untuk kita di akhirat. Insya-Allah kita dari kalangan orang-orang yang ditetapkan oleh Allah, dari kalangan ahli syurga, insya-Allah. Sebab apa insya-Allah? Sebab kita segera berzikir, kita segera beramal, kerana Nabi bagi tahu tuaian di syurga kita. Maknanya dah ada syurga untuk kita. Sebab tu kita baca, kerana kita mengimani kandungan hadis ini. Tapi kenapa ustaz kata insya-Allah? Kerana al-ibrah bil khawatim. Kerana kita tak mati lagi, kita sihat lagi ni. Yang diambil kira adalah di hujung hayat kita, baik ataupun buruk kesudahan kita, kita tak tahu. Sebab tu kita kata insya-Allah. Tetapi kalau sampai akhir hayat kita, kita subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallahil azim wa bihamdi subhanallahil azim wa bihamdi. Kita duk zikir dengan Allah sampai akhir hayat. Pasti antara kita dengan Allah, kita buat semua itu kerana nakkan balasan yang Nabi bagi tahu dalam syurga. Pasti kita termasuk dari kalangan orang yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam syurga. Kerana semua ni, dari kita sekarang ni sampai syurga ataupun neraka, Allah Ta'ala dah tahu ke? Tak tahu lagi. Allah Ta'ala telah tahu. Semua tu di dalam takdir Allah. Tuan-tuan dapat maksud saya? Jangan salah maksud pula. Jangan duk kita baca lepas keluar kuliah ni subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, kita dah rasa macam oh ya, aku ni ahli syurga lah, dah tak tahu. Insya-Allah. Petanda awal kita duduk dalam senarai yang Allah Ta'ala nak masukkan dalam syurga. Petanda awal. Tapi pastikah? Belum pasti. Kenapa? Kerana yang dikira khawatim, penghujung usia. Kalau sampai penghujung usia, pasti kita adalah Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak memungkiri janjinya. Jadi ambil perhatian tuan-tuan tentang lidah. Dan dengan lidah ini dapat kita memperolehi pahala yang begitu banyak. Cuba tuan-tuan bayangkan, Nabi SAW bersabda, subhanallah tamla'ul mizan.
Bacaan subhanallah, 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 zikir tu memenuhi timbangan pahala di akhirat kelak. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'an, mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, kedua-duanya memenuhi, penuh apa? Ma bainas samai wal ard, penuh, memenuhi ruang di antara langit dan bumi. Tapi kita masih tidak bertasbih dan bertahmid. Kena usaha tuan-tuan. Tak ada orang boleh paksa kita untuk berzikir melainkan iman dalam diri kita. Kena usaha supaya kita termasuk dari kalangan orang yang az-zakirin Allah kathira, orang-orang yang banyak mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin sedikit lagi yang boleh saya kongsi dengan tuan-tuan, iaitulah perkataan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, wa huwa yumsiku bilisanihi, ataupun wa huwa yumsiku bilisani nafsihi. Abu Bakar pegang lidah dia, kemudian kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, hadha alladhi awradani al-mawarid, hadha alladhi awradani al-mawarid, inilah dia yang membuat jalan untuk kita, inilah dia anggota kita yang buat jalan untuk kita, sama ada jalan ke syurga atau jalan ke neraka. Dan demikian juga salaf berkata, antara perkataan ulama salaf, al-lisanu udlah wa khalfuhu kullu mu'dilah, fama akthara ma natakallamu bihi wa ma aqalla ma natathabbatu fihi illa man rahimallah, kata ulama salaf. Lisan ni udlah, lidah daging biasa, tak ada apa. Lidah ni adalah daging, hanya daging. Akan tetapi belakangnya, selepas disebabkan lidah ini, kullu mu'dilah, semua kesusahan. Dengan lidah barangkali disebabkan berkelahi kita dengan kawan. Di dunia lagi, lidah menjadi sebab kita berhadapan dengan kepayahan dan kesusahan. Di dunia lagi. Ini bila cakap ini kita rasa gerun, kita rasa takut. Memang kita duk buat perkara tu, hari ni kata dekat orang tu, hari ni kata dekat orang ni. Hatta orang agama pun hari ni, ustaz pun tak selamat dari fitnah lidah. Antaranya fitnah dalam WhatsApp, grup tertutup antara orang tertentu, tapi disebarkan kepada orang ramai ketika berkelahi. Dia berkelahi di grup tertentu. Si A, Ustaz A dengan Ustaz B dalam grup tu berkelahi. Dia print screen perkelahian dia dengan orang tu, ditayang kat luar. Sedangkan grup tu tertutup, mana boleh keluar kan? Dia termasuk aib saudara dia, antara rahsia di antara dia dengan orang tu. Orang tu tak izinkan perbincangan ini dikeluarkan, dia keluarkan. Mengkhianati amanah. Sama seperti kita cakap antara kita dengan kawan kita ni, antara kita dua orang, ataupun tak sebut, tetapi dari sudut tindakan kita tu, kita faham hak ni untuk kita saja, maka kita tak boleh bagi tahu kepada orang ramai. Tapi hari ni tak peduli dah, hari ni habis semua, termasuk para ustaz pun melakukan perkara ni. Dan kerana itu kata para ulama salaf, lidah ini menjadi punca, menjadi sebab kullu mu'dilah, semua kepayahan dan kesusahan nanti. Alangkah banyak benda ma natakallamu bih, alangkah banyak perkara yang kita cakap, sedikit yang kita sebelum cakap kita cari kepastian terlebih dahulu, amat sedikit. Kebanyakannya kita cakap apa yang kita nak, apa yang kita suka, apa yang terlintas pada fikiran kita, terus kita cakap. Kata para ulama, illa man rahimallah, melainkan orang-orang yang benar-benar dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka, para ulama salaf menyebut sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah orang yang, siapa orang muslim lain selamat dari lidah, dari kejahatan lidahnya dan dari kejahatan tangannya. Itulah muslim yang sebenar. Kalau kita hari ini, insya-Allah, zaman hari ini orang Islam lain insya-Allah selamat dari tangan kita, insya-Allah. Tak pukul orang, insya-Allah kita tak buat perkara tu. Tapi lidah, sejauh mana lidah kita, orang lain selamat dari lidah kita. Kalau kita mampu mengekang lidah kita dari mencemar maruah seseorang,
maka itu tanda kita memiliki iman dan Islam yang terpuji, iman dan Islam yang baik. Kerana itu hendaklah saya dan tuan-tuan semua berusaha menjaga lidah kita supaya ia tidak mendatangkan masalah kepada diri kita. Ingat, tujuan utama lidah adalah untuk membaca Al-Quran, membaca hadis Nabi, berzikir, menyampaikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, memberi nasihat dan mendamaikan manusia. 7 perkara menjadi tujuan utama penciptaan lidah. Allah Ta'ala anugerahkan lidah dan kita boleh berkata-kata. Kata dia lagi, lidah adalah satu nikmat yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk dijadikan kebaikan di dunia supaya mencapai keberkatan di akhirat, seperti menyempurnakan akad jual beli dan akad sewa. Akad jual beli dan akad sewa menyewa ni pun bila kita ada hajat, tuan-tuan. Bila kita nak berjual beli baru kita gunakan lidah. Yang penting dia bukan tujuan utama. Oleh itu kita perlu bersyukur. Ini pun satu perkara yang perlu kita hadirkan dalam ingatan kita. Dengan lidah ini jugalah. Dia kata oleh itu kita perlu bersyukur di atas nikmat ini. Nikmat dikurniakan lidah, dengan memeliharanya daripada segala perkara yang tidak baik. Kita kena bersyukur. Syukur iaitulah dengan kita menggunakan nikmat kurniaan Allah untuk mentaati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu syukur. Orang Arab, kalau tak silap saya lah, syukur ni orang Arab, dia kata tanah itu bersyukur apabila tuan pemilik tanah dia, kita kata apa, bajak kan, kita nak tanam, sebelum tanam tu buat apa proses? Membajak lah, bagi tanah tu gembur apa semua kan, bajak tanah, bubuh tanaman, benih. Bila tanah tu mengeluarkan hasil yang hebat, yang memuaskan, orang Arab kata tanah itu bersyukur. Mana syukur begitu, dia mengembalikan kebaikan yang tuan dia buat untuk tuan dia. Itu pada manusia lah, tapi Allah tidak begitu. Kita bersyukur kepada Allah, kita menggunakan nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita untuk mengagung dan membesarkan Allah. Berapa nikmat yang kita kecapi hari ini dari suapan yang kita makan tu, sampai punya sedap nikmat Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, kita makan tak berhenti. Tapi berapa kali ketika kita makan merasai kelezatan makanan, berapa kali hadir ingatan kepada kita, ya Allah, Allah lah yang menggunakan rasa lazat itu. Allah Ta'ala yang kurniakan. Kalau Allah Ta'ala tak kurniakan, berapa ramai orang yang makan tapi rasa tawak. Berapa ramai? Lidah yang sama. Saya tak tahu lah Ustaz, dulu makan ya Allah sedap, makan apa pun sedap. Lah ni makan apa pun tak sedap. Tak ada. Pernah berlaku. Allah Ta'ala mengurniakan semua tu. Tadi saya mengajak tafsir Buya Hamka, baca sikit tentang ayat innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan wa ma fawqaha. Sesungguhnya Allah tidak malu, tidak segan untuk membuat perumpamaan dengan seekor nyamuk atau yang lebih daripada itu. Kenapa Allah Ta'ala sebut nyamuk? Dahsyat tuan-tuan. Saya sebelum mengajak tafsir, kita baca sikit. Sebelum tafsir kelas, kita baca sikit. Tuan-tuan, nyamuk merupakan haiwan pertama yang disebut di dalam Al-Quran. Ikut turutan surah, nyamuk disebut pada ayat yang ke-26 dari surah Al-Baqarah. Sebelum tu tak sebut tentang mana-mana haiwan. Nyamuk merupakan haiwan pertama yang disebut di dalam surah Al-Baqarah, di dalam Al-Quran. Dan haiwan yang disebut paling akhir sekali dalam Al-Quran ialah Al-Fil, gajah. Iaitulah dalam surah Al-Fil. Dan hebatnya tuan-tuan, nyamuk ni berdasarkan pembacaan saya, nyamuk ni dia ada khurtum, dia ada apa? Belalai. Seperti mana gajah ada belalai juga. Cuma nyamuk ni haiwan yang paling kecil pada pandangan biasa manusia, dan gajah haiwan yang paling besar.
Yang paling kecil duk awal surah, duk awal mushaf, paling besar duk akhir mushaf. Tapi tuan-tuan, nyamuk ni sebelum dia boleh kesan darah, dia cari darah yang dia nak minum tu. Dia boleh kesan darah tu yang dia cari dengan haba darah yang ada pada manusia. Dia pergi, bila dia duduk kat badan kita tu, maksudnya dia dah orang pergi, dia dah scan dah. Darah tu darah yang dia nak cari. Kalau bukan darah yang dia nak cari, dia tak akan pergi hingga, dia tak akan gigit. Nyamuk hampir begitu sekali. Dan hebatnya Ibnu Katsir di dalam tafsir beliau menyebut perkataan Ar-Rabi' Ibn Anas yang kata al-ba'udah, nyamuk ni tahya anna al-ba'udah tahya ma ja'at wa idha saminat fa idha saminat matat. Nyamuk ni, kata Ar-Rabi' Ibn Anas, berdasarkan perkataan nukilan dari Ibn Katsir dalam kitab tafsir dia, kata Ar-Rabi' Ibn Anas, nyamuk ni saya tak tahu, barangkali siapa boleh buat saya makan, cuba bagi tahu nanti. Kata Ar-Rabi' Ibn Anas, nyamuk ni dia akan hidup selagi dia lapar. Fa idza saminat matat. Apabila dia gemuk, dia kenyang, dia akan mati. Tak tahu, Allahu a'lam. Tapi mungkin juga kerana dia mencari darah tu ketika dia lapar kan, kosong badannya. Tapi bila dia duduk atas badan kita, dia isap darah. Dan yang hebat tuan-tuan, nyamuk ni bila dia hinggap, dia scan, dia dah nampak darah yang dia cari, dia hinggap. Sebelum dia gigit kita, nak isap darah kita tu, dia akan keluarkan satu cecair di badan kita. Baru dia, apa kita sebut, isap darah. Baru dia keluarkan dia punya jarum tu untuk isap darah kita, sampai kepada urat yang ada darah tu. Kemudian dia, badan manusia, sistem badan manusia, kalau dia dapat detect urat keluar dari urat darah badan kita, kalau dapat detect, dia akan keluarkan bahan untuk bekukan darah, halang darah tu dari keluar. Tapi kalau darah berbeku, halang keluar, nyamuk tak boleh isap darah dah. Tapi yang hebat tu nyamuk, dia ketika dia cucuk tu, dia akan keluarkan satu cecair, satu enzim untuk halang darah tu dari beku sampai dia minum, sampai dia habis isap, baru dia tinggal, baru sistem tu berjalan balik. Itu yang bila dia keluarkan enzim tu, kita rasa gatal apa semua. Penulis tulisan yang saya baca tadi, dia kata, cuba fikir, nyamuk sebesar itu yang dia haiwan, dia boleh fikir semua tu untuk badan dia? Dia boleh fikir? Tak, dia tak boleh fikir. Siapa yang beri semua sistem kepada badan dia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyamuk yang kecil, Allah Ta'ala boleh susun kehidupan dia sebegitu rupa. Hebat kehidupan dia, sistem badan dia. Allah itulah yang menciptakan kita, dan Allah itulah yang maha pengasih dan maha penyayang kepada kita. Kenapa kita masih lagi melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala? Benda ni tak tahulah. Mudah-mudahan dengan perkara-perkara yang seumpama itu mendekatkan semula kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan memberi dorongan kepada kita untuk terus berusaha menjadi seorang muslim yang sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita ni dah ada di atas landasan sunnah. Kita ni dah berada di atas landasan yang lurus, sayang kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma bagi landasan kita tu pada zahir dan batin. Kita nak ikut sunnah Nabi pada zahir, kita juga hendak mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada batin. Sentiasa rindukan Allah, sentiasa nakkan syurga, tamak untuk melakukan kebaikan, benci kepada dosa dan maksiat. Kata penulis lagi, oleh itu kita perlu bersyukur di atas nikmat ini dengan memeliharanya daripada segala perkara yang tidak baik. Contohnya, kita tadi kan, kita makan, kita mengecapi nikmat makanan. Cuba hadirkan ingatan, ya Allah, semua ni Allah Ta'ala beri.
Kalau kita Allah Ta'ala tarik nikmat rasa sedap makan, contoh saya tak tahu ada ubat bagi kembalikan nikmat, saya tak tahu ada ke ubat, saya tak pasti. Tapi Allah, siapa boleh datangkan semua tu tuan-tuan? Berapa ramai orang kaya yang duit meruah-ruah, melimpah ruah duit, tapi tak ada lazat makan, tak ada. Nikmat Allah. Ingat, lalu bila kita ingat lalu kita segera ingat, ya Allah, waktu aku makan ni aku baca bismillah ke tak? Itu dia. Dah terasa nikmat baru nak teringat baca bismillah ke tak? Kalau tak baca bismillah, segera ingat. Nabi ajak bismillahi awwalahu wa akhirah. Terus kita baca bismillahi awwalahu wa akhirah. Lalu kita mengamalkan sunnah Nabi dan kita menghayati sunnah Nabi. Nabi kata siapa yang terlupa baca bismillah ketika makan baru dia teringat, dia baca bismillahi awwalahu wa akhirahu, syaitan akan memuntahkan semula makanan yang dia ikut makan bersama dengan kita. Kita yakin perkara itu, lalu kita buat, lalu sentiasalah kita ini hidup berinteraksi, sentiasalah sunnah Nabi itu di dalam diri kita. Dalam masa yang sama kita sentiasa ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata penulis kitab, contoh kita memelihara lidah, kata dia bercakap mengenai perkara yang dilarang. Jangan, mana kita bersyukur atas pemberian lidah, jangan kita bercakap mengenai perkara yang dilarang seperti berdusta sehingga menyakiti perasaan orang lain, tipu, berdusta dari lidah. Dan sesungguhnya bercakap berbohong seseorang itu, dalam hadis, saya tak ingat hadis tu, tapi mafhum dia, tidaklah seseorang itu bercakap berdusta sehingga dia berulang kali bercakap dusta, melainkan sehinggalah dia itu dicatat sebagai seorang pendusta di sisi Allah. Sebab tu jangan berbohong tuan-tuan. Sentiasalah orang itu bercakap benar sehingga dia dicatat sebagai seorang siddiq di sisi Allah. Kita nak di sisi Allah kita ini dikenali sebagai penipu ataupun pembenar, orang yang bercakap benar. Nak yang mana satu? Kerana itu jangan latih, jangan biasakan lidah kita ini bercakap bohong. Ada orang dia terdidik cakap bohong, ada orang berbohong dalam perkara yang bergurau. Tak pernah orang tu, sehingga kan kawan-kawan ni tahu dia cakap, kena cek dulu ustaz, dia tu cakap melawak, dia tu selalu bohong. Jangan nanti mendatangkan masalah kepada diri kita di akhirat kelak. Di dunia pun kita bermasalah, di akhirat apatah lagi, lebih banyak masalah disebabkan lidah kita yang suka berbohong. Kata Tok Syekh kitab ni, dia kata perbuatan ini adalah dosa besar. Cakap bohong dosa besar. Walau bagaimanapun, kadang-kadang kita ni rasa ringan dengan cakap bohong, dan masyarakat kita menjadikan seolah-olah biasa bercakap bohong ketika bergurau. Cakap bohong, kalau ketika bergurau cakap bohong, dosa ke tak dosa? Dosa, berdosa, termasuk dalam dosa besar cakap bohong. Cuba tuan-tuan bayang tengok, isu bohong ni dibahaskan oleh para ulama, menunjukkan kerana perkara itu penting, perkara itu besar, perkara itu penting. Lalu diperincikan perbahasannya oleh para ulama, sehingga para ulama tak benarkan lakonan sampai begitu sekali sebahagian ulama, kerana takut terjebak di dalam maksud berbohong sampai begitu sekali. Tidak sukanya para ulama kepada perbuatan berdusta. Kata dia lagi, walau bagaimanapun sekiranya lidah terpaksa berdusta bagi memelihara perasaan orang lain, ia hanya dosa kecil. Ataupun sebenarnya ada satu cara lagi untuk kita elak daripada kita tercatat, tergolong dari kalangan orang yang berbohong. Apa cara dia? Iaitulah dengan kita melakukan tauriah. Kalau tuan-tuan biasa dengar, tauriah ni adalah satu, at-tauriyatu mandubatun 'anil kadhib. Tauriah ni macam ada pilihan, bohong tak boleh, tapi kita lakukan tauriah. Tauriah ni maksud apa? Tauriah ni maknanya kita menggunakan satu perkataan yang boleh membawa banyak maksud, 2 atau 3 maksud. Tetapi kita menggunakan perkataan itu, kita pasti orang yang dengar tu dia tak faham seperti yang kita maksudkan, dia mesti faham lain. Begitu. Dia nama tauriah. Bukan berbohong, tapi tauriah. Tauriah itu dibenarkan.
ketika ada keperluan. Jangan berbohong. Jangan berbohong. Kalau tak boleh juga, dan ternyata kalau kita berdusta, kalau kita bercakap benar akan mendatangkan keburukan yang lebih besar, maka pada ketika itu tak ada masalah. Kata penulis kitab ni, ia hanya dosa kecil. Kalau dosa pun dosa kecil sahaja, kata penulis kitab. Jadi ambil perhatian perkara-perkara yang berkaitan dengan berbohong dan dusta. Kata dia lagi, tetapi sekiranya berdusta disebabkan keperluan yang mulia, maka ia tidak dikira berdosa pula, kata dia. Kalau berdusta kerana perkara yang mulia, maka ia tidak dikira sebagai berdusta. Seperti berdusta bagi mendamaikan antara manusia, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, laisa bil kadzabi man yuslihu bainan nas. Tidak dikira berbohong bagi mereka yang mendamaikan antara manusia. Boleh pula, laisa bil kadzab man yuslihu bainan nas. Dah tentulah para ulama akan berbeza dalam isu-isu yang macam ni. Sebagai contoh, yang hadis tentang Nabi benarkan berbohong antara suami isteri jika nak mengelokkan hubungan. Para ulama beza pandangan apa maksud bohong. Sebahagian ulama memahami maksud Nabi yang boleh itu adalah tauriat, bukan hakikat pembohongan. Sebahagian ulama kata tak, bohong pun boleh kalau nak memperelokkan hubungan antara suami isteri. Sebagai contoh yang saya ingat barangkali yang terlintas pada fikiran kita dalam masyarakat kita ni, katalah seorang perempuan, suami dia tanya, awak dulu ni sebelum kahwin dengan saya ada kenal dengan mana-mana lelaki tak? Dan dia kenal suami dia tu cemburu gila-gila punya. Kalau habaq ia pernah kenal dengan mana-mana lelaki, confirm jadi masalah. Ia, isteri dia tu 10 tahun dia ingat ia tu. Masalah tu. Jangan main. Orang lelaki pun cemburu lah. Orang lelaki cemburu jangan main. Hebat cemburu orang lelaki. Kerana itu orang perempuan kena jaga-jaga untuk jaga hubungan perkahwinan. Lalu bagaimana cara? Dia memang ada kawan pun dengan orang lain. Suami dia tanya, jangan duk, tak apa ustaz, saya tak mau cakap bohong, terus terang lah, tulus, cinta punya pasal. Tak, cinta punya pasal hang kena cakap bohong. Bohong tu tauriah. Apa tauriah? Abang kata tak pernah. Maksud tujuan dia tak pernah lah setelah kahwin dengan hang. Sebelum kenal dengan hang tu memang ada kawan pun, tapi tak habaq lah dalam hati kita. Maksud kita tidak itu adalah selepas kenal dengan dia, tapi dia faham, dari dulu tak pernah lagi lah. Dia pun kata Masya Allah, baiklah isteri aku ni, macam itulah. Itu tujuan, maksud tauriah. Dan orang lelaki pula jangan buat perangai macam tu. Jangan suka tanya benda-benda sejarah-sejarah lampau, jangan. Benda tu tak elok. Benda tu termasuk di dalam cari kaiban. Sama orang lelaki jangan tanya perkara yang itu kepada orang isteri. Isteri juga jangan tanya benda-benda yang macam tu kepada suami. Tak adalah benda tu, tak ada manfaat sama sekali, melainkan menjadi bahan untuk syaitan menimbulkan buruk sangka sesama orang Islam, sesama pasangan suami isteri. Hadis yang kita baca sebentar tadi, laisa bil kadzabi man yuslihu bainan nas, adalah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari dan juga al-Imam Muslim. Kata penulis kitab lagi, tambahan pula berdusta itu ada masanya menjadi wajib, kata dia. Khilaf di kalangan ulama, tapi cara Syekh Abdul Karim Mandiri nampak macam dia faham dusta sungguh, hakikat dusta. Ada khilaf. Sebahagian kata dusta yang dimaksudkan di situ adalah tauriah. Wallahu a'lam. Kata dia, tambahan pula, apapun yang penting jangan anggap mudah berdusta itu. Kata dia, bertambahan pula berdusta itu ada masanya menjadi wajib. Contohnya melihat orang yang haram dibunuh dan melindunginya daripada orang zalim yang ingin membunuhnya. Dah tentulah. Kalau tauriah ni kadang-kadang dia perlu fikir kan, nak cakap apa kan. Kadang-kadang benda tu berlaku spontan, lalu kita tak boleh, akhirnya kita berdusta juga. Tak apa jika perkara itu lebih mendatangkan masalah yang lebih besar, ataupun disebut sebagai al-maslahah ar-rajihah, masalah yang lebih jelas dan lebih nyata. Selain itu mengumpat. Selain itu antara fitnah yang datang dari lidah adalah mengumpat, iaitu menyebut tentang saudara kita kepada orang lain perkara yang dibenci. Apabila diketahuinya, kita berhenti seketika untuk azan Aisyah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la kita tengok satu hadis yang saya sebut sebentar tadi, saya tak ingat lafaz dia, iaitulah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, "Alaikum bis-sidqi fa inna as-sidqa yahdi ila al-birr wa inna al-birra yahdi ila al-jannah wa inna ar-rajula la yasduqu hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqa wa iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ila al fujur wa innal fujura yahdi ila an nar wa innar rajula la yakdhibu hatta yuktaba 'inda Allahi kadzdzaba." Yang bermaksud lebih kurang, hendaklah kamu semua menjadi orang-orang yang benar, kerana sesungguhnya sikap benar itu membawa kepada kebaikan dan kebajikan. Kebaikan dan kebajikan itu pula membawa kepada syurga. Orang yang berusaha cakap benar, dia bawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu membawa kepada syurga. Kemudian kata Nabi SAW, sesungguhnya seorang lelaki yang bercakap benar, sentiasa jaga lidah dia, tak menjauhi bercakap dusta, sehinggalah dia dicatat di sisi Allah sebagai seorang yang benar. Kemudian kata Nabi SAW, jauhilah kamu semua dari berbohong, kerana sesungguhnya berbohong itu akan membawa kepada perbuatan jahat,
dan perbuatan jahat itu akan membawa kepada neraka. Sesungguhnya seorang lelaki yang berbohong, sentiasa bercakap bohong. Dalam hadis sebut sesungguhnya seorang lelaki yang bercakap bohong sehinggalah dia dicatat di sisi Allah sebagai seorang kadzaban, seorang yang banyak berdusta, banyak berbohong. Kerana itu tuan-tuan, ambil perhatian dengan hadis ini. Mudah-mudahan kita tergolong dari kalangan orang-orang yang sentiasa memikirkan keuntungan di akhirat, dan kita termasuk dari kalangan orang-orang yang sentiasa memelihara lidah, bercakap perkara yang diredai oleh Allah dan menjauhkan diri kita dari menuturkan perkara-perkara yang dimurkai dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata penulis kitab selain itu mengumpat, iaitu menyebut tentang saudara kita kepada orang lain perkara yang dibenci apabila diketahuinya. Wallahu taala alam. Kita tangguh sehingga kuliah minggu berikutnya insya-Allah. Tuan-tuan ada nak tanya apa-apa? Ya. Sebagai manusia, kita confirm. Hari ni kita baca hadis tentang bahaya lidah, kita rasa takut. Saya sebelum mari kuliah ni baca, tengok maklumat-maklumat tentang lidah apa semua, rasa gerun kan, rasa macam nak kena jaga lidah ni, nak kena jaga. Tetapi tuan-tuan, manusia begitulah. Esok dia kata kat orang pula, ataupun esok dia takut lagi, dia ingat lagi hadis yang dia baca. Lusa takut lagi, ingat lagi, 3 hari baru duduk hangat lagi hadis. Mari hari keempat, dia lupa, dia maki orang. Bawa kereta ada orang silap apa, maki terus, dia maki. Apakah dosa-dosa yang makian seperti itu termasuk boleh terampun dengan istighfar? Pertama sekali kita nak kena tahu, makian itu dosa kecil ke dosa besar? Kita maki orang, dosa kecil ke dosa besar? Kalau dosa besar pun nak kena semak balik. Makian-makian seperti itu, apakah termasuk dalam dosa kecil ataupun dosa besar? Nak kena buat semakan lain. Perintah nak cakap tapi risau silap, saya buat semakan lain. Wallahu a'lam. Kalau dia dosa besar, dalam kategori dosa besar, maka dia tidak boleh terhapus dengan wuduk dan seumpamanya. Istighfar begitu sahaja dia tak boleh. Dia mesti dengan taubat. Taubat mesti memenuhi 3 syarat. Tinggalkan perbuatan, berazam tidak mengulangi, menyesal, dan mengazab, berazam tidak berulang, tidak mengulangi perkara tersebut. Kalau dia dosa besar. Kalau dia dalam kumpulan dosa kecil, maka dia boleh terhapus dengan wudu, dengan salat, dengan melakukan kebaikan, dan dengan istighfar, zikir apa semua tu dia boleh terhapus, sekalipun kita tak teringat dosa tu. Jadi itulah. Cuma saya tak pasti apakah dosa itu termasuk di dalam dosa besar ataupun dosa kecil. Tetapi kesalahan, kalau di dalam hadis al-mustabban, Nabi sebut orang-orang yang saling maki-memaki itu, dosa dia dipikul atas orang yang memulakan makian. Dalam Al-Adabul Mufrad, hadis sebut, Nabi sebut 2 orang yang saling maki-memaki, fa'al al-badi', dosa atas orang yang memulakan, orang yang menjadi sebab kepada makian. Selagi yang dimaki kali pertama tu dia tidak melampau. Kalau dia melampau, dia berdosa. Kalau kita nak kiaskan dengan perbuatan itu, katalah seorang tu dia bawa kereta di jalan raya dengan cara membahayakan orang lain. Dia datang, kita terkejut lalu dengan spontan kita maki dia. Jangan melampau. Jangan melampau. Kita boleh kata kalau 2 orang yang saling memaki itu dosa atas orang yang memulakan, maka demikian juga yang menjadi sebab kepada makian, dia bertanggungjawab atas dosa orang tu. Dia menanggung dosa orang tu maki. Selagi orang yang dizalimi tidak melampau. Sebab tu jangan dia maki sekali, dia tambah lagi ke atas 2 kali, dia tambah lagi kali ketiga. Itu confirm orang yang maki itu berdosa. Kerana itu kalau kita terlanjur mengungkapkan perkataan tak baik, makian dan seumpamanya, disebabkan kezaliman orang lain kepada kita. Zalim tuan-tuan, orang yang buat
buat lebih kurang di jalan raya itu satu kezaliman, kerana dia boleh mendedahkan kepada bahaya. Kita jadi takut, kita jadi terkejut, satu kezaliman. Begitulah. Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Kalau tak ada, mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.